إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua dibangkitkan dalam kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Pengambilan vaksin untuk imunisasi tubuh badan merupakan langkah pencegahan penting sebagai asbab bagi mengelakkan seseorang daripada ditimpa penyakit. Justru tajuk khutbah pada hari ini ialah imunisasi dilaksana, komuniti sejahtera. Sedang jemaah yang berbahagia, sebagai umat Islam, kita diajar supaya meletakkan pergantungan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara yang melingkari kehidupan di dunia ini. Realitinya, kita sangat memerlukan petunjuk dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah dalam memenuhi keperluan hidup kita. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Asy-Syu'ara ayat 79 hingga 81 yang membawa maksud, dan Tuhan yang dialah jua memberiku makan dan minum, dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan penyakitku, dan dialah yang mematikan daku, kemudian dia menghidupkan daku. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha berkuasa untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Oleh itu, di samping kita berikhtiar mencari ubat dan penawar segala penyakit, kita juga mestilah memelihara tahap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sentiasa bertawakal kepadanya. Sesungguhnya sudah menjadi tuntutan kepada kita untuk merawat penyakit. Begitu juga kita dituntut berikhtiar untuk mencari jalan pencegahan wabak atau sebarang penyakit berbahaya. Melihat kepada situasi semasa jangkitan pandemik COVID-19 di negara ini yang semakin membimbangkan, pengambilan vaksin adalah salah satu kaedah terbaik bagi membendung penularan wabak ini. Menyedari hakikat ini, kerajaan mengambil tindakan dengan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang bakal menjadi program vaksinasi terbesar di negara ini. Objektif program ini dilaksanakan bagi melindungi populasi masyarakat Malaysia daripada morbiditi dan mortaliti akibat jangkitan COVID-19. Ianya dapat membentuk perlindungan kelompok dalam kalangan populasi masyarakat dan seterusnya membolehkan sektor ekonomi terus beroperasi, dan pada masa yang sama sistem kesihatan dan keselamatan terus diperkukuhkan. Kerajaan juga mengawal penularan wabak dalam kawasan berisiko tinggi bagi mengurangi transmisi jangkitan COVID-19 dalam komuniti. Apabila semakin ramai anggota masyarakat yang mendapat vaksinasi, maka semakin ramai penduduk membentuk antibodi dan seterusnya mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Secara tidak langsung, ia boleh melindungi golongan berisiko yang tidak layak menerima vaksin. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan menyasarkan sebanyak 70% daripada populasi masyarakat Malaysia atau seramai 23.6 juta orang yang akan dilaksanakan dalam 3 fasa mengikut kumpulan sasaran yang telah ditetapkan. Pemvaksinan 70% penduduk ini perlu dicapai
untuk mewujudkan imuniti kelompok. Tanpa kejayaan imuniti kelompok, risiko pendedahan terhadap jangkitan COVID-19 masih tinggi. Justru kita semua mestilah memainkan peranan dalam pengambilan vaksin ini, dan berilah gerakan kepada orang lain untuk turut sama mengambil vaksin ini. Fasa pertama, pemberian vaksin dijangka bermula pada akhir bulan Februari sehingga bulan April 2021 yang melibatkan petugas barisan hadapan. Fasa kedua pula dijangka bermula pada bulan April sehingga bulan Ogos 2021 yang melibatkan kumpulan masyarakat berisiko tinggi. Manakala fasa ketiga dijangka bermula pada bulan Mei 2021 sehingga bulan Februari 2022 yang melibatkan golongan dewasa. Tempoh pelaksanaan program ini ialah selama setahun. Harus diingat bahawa suntikan vaksin ini hanya diberikan kepada individu yang berumur 18 tahun dan ke atas sahaja. Ia menjadi fasa yang paling penting bagi membentuk perlindungan kelompok dalam komuniti masyarakat. Sedang jemaah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, mimbar ingin menegaskan bahawa pengambilan vaksin COVID-19 menjadi keutamaan yang mesti disegerakan. Mesyuarat khas Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-10 yang bersidang pada 3 Disember 2020 telah mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Oleh kerana itu, pada ketika ini hanya kaedah pengambilan vaksin ini yang dianggap berkesan, maka ia menjurus kepada wajib. Kerana sekiranya langkah ini tidak diambil, terdapat risiko untuk mendapat penyakit yang tinggi dan memungkinkan kemudaratan yang lebih terhadap diri seseorang. Di peringkat antarabangsa, negara-negara Islam yang lain seperti Arab Saudi, Mesir, Jordan, Turki, Bahrain dan lain-lain telah menggunakan vaksin ini sebagai usaha pencegahan penyakit tersebut. Sesungguhnya tindakan tersebut telah didasari dengan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh badan-badan fatwa yang berautoriti dan juga melalui kenyataan tokoh-tokoh ulama Islam di peringkat global. Sidang jemaah yang diberkati Allah, mimbar ingin menarik perhatian sidang jemaah sekalian untuk sama-sama memahami isu berkaitan vaksin COVID-19 ini dengan merujuk sumber-sumber ilmiah yang tepat. Pejabat-pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama telah mengeluarkan majalah Al-Bayan Siri 7 yang membahaskan tentang pengambilan vaksin COVID-19 dalam aspek hukum dan permasalahannya. Majalah ini juga boleh dimuat turun daripada laman web rasmi pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Semoga penerangan daripada majalah Al-Bayan ini dapat merungkai kekeliruan masyarakat mengenai isu vaksin ini. Marilah juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberi pertolongan dan pemeliharaan terhadap semua yang bakal menerima suntikan vaksin, serta kurniakanlah kejayaan kepada program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Semoga kita diberi kemenangan dalam perjuangan menghentikan pandemik ini. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, tidak sesekali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu maka kepada Allah jugalah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wakadzalika ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. اللهم اجعل بلدنا مالزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat melaksanakan kewajipan salat, membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam wilayah persekutuan, dan menginfakkan harta melalui ibadah waqaf. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan waqaf pada jalan-Mu. Jadikanlah harta zakat dan waqaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta waqaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya, khususnya COVID-19. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.